Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam kalender jenayah edisi Sabtu, 8 Disember 2012. Paparan pertama kalender jenayah minggu ini adalah serbuan pihak berkuasa ke atas sebuah stor beg tiruan di Gombak yang membawa kepada rampasan 27,000 unit beg tiruan dengan nilai RM540,000. Peniaga barang tiruan berjenama di sekitar ibu negara didapati menyeludup beg tiruan bernilai ratusan ribu ringgit untuk diedar ke seluruh Lembah Kelang bagi menampung permintaan beg sekolah yang dijangka meningkat sempena bermula musim persekolahan tidak lama lagi. Buktinya puluhan ribu beg tiruan berjenama yang nilainya dianggarkan RM540,000 dirampas di sebuah rumah kedai di Taman Koperasi Polis Pasar 1 dalam satu serbuan jam 11 pagi semalam. Serbuan dilakukan 9 penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Kuala Lumpur hasil intipan dan maklumat awam. Pengarahnya Abu Samah Tajuddin berkata ketika serbuan rumah berkenaan tidak berpenghuni dan berkunci serta dipercayai dijadikan stor sejak setahun lalu. Penguatkuasa terpaksa memecahkan pintu kerana tiada pemilik yang tampil dan menemui anggaran 27,000 unit beg tiruan berjenama. Rumah kedai berkenaan dipercayai dijadikan stor penyimpanan dan pengedaran untuk sekitar Lembah Kelang. Alangkah malang nasib seorang juru makeup artis yang ditemui mati di rumahnya dengan keadaan tersembam di tilam, tangan dan kaki diikat, malah lehernya dijerut. Mangsa dipercayai dibunuh oleh rakan rapat sendiri. Seorang juru makeup artis berusia 52 tahun ditemui mati dalam keadaan tertiarap, kedua tangan dan kaki terikat serta dijerut di leher dalam kejadian di sebuah rumah teres di Jalan Mangga berhampiran Jalan Ipoh baru-baru ini. Dalam kejadian jam 8 malam itu, mangsa ditemui di atas katil dalam sebuah bilik dan dipercayai meninggal dunia lebih 24 jam dipercayai dibunuh. Kejadian itu disedari oleh abang kandung mangsa yang datang ke rumahnya selepas mangsa gagal dihubungi. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Koo Chin Wah mengesahkan kejadian itu dan punca kematian masih disiasat. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Untuk melindungi perniagaan haram mereka, syarikat pengedaran dadah yang didalangi warga asing didapati menggunakan senjata api berbahaya seperti pistol jenis Glock dan juga Colt. Perkara ini terbongkar dalam beberapa siri serbuan yang dilakukan Polis Narkotik Kuala Lumpur baru-baru ini. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kuala Lumpur menumpaskan beberapa sindiket pengedaran dadah yang dipercayai semakin mengganas dengan menjalankan operasi sekitar ibu kota sepanjang tempoh 5 bulan lalu. Turut membimbangkan penjenayah itu didakwa turut memiliki senjata api dalam menjalankan kegiatan haram terbabit. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Amar Singh Ishar Singh berkata dalam serbuan terbaru pihaknya turut merampas sejumlah dadah serta sepucuk pistol. Kesemua 10 kes yang ditumpaskan itu seramai 21 orang warga tempatan dan asing termasuk 5 wanita ditahan. Ada banyak operasi yang kita jalankan, banyak tangkapan kita telah buat. Akan tapi dalam tahun ini saja ada 10 kes, 10 cases altogether, di mana berkasan atau tangkapan dibuat di dalam hotel ataupun di dalam premis penginapan kita. Maksudnya di antara banyak-banyak tangkapan yang kita buat, 10 berlaku di dalam premis hotel ataupun di residences sepanjang tahun ini. Di antara 10 tu, dari 5 ke belakang ni, 2 ialah rampasan senjata api. Bermodalkan janji manis serta sanggup menyerahkan tubuh badan, seorang wanita berusia 33 tahun
dipercayai bijak memperdaya lebih 5 lelaki untuk mengahwininya sebelum bertindak menipu mereka. Jumlah kerugian dianggarkan ratusan ribu ringgit. Saya rasa dia ada buat pemanis. Dia pakai pemanis. Pemanis ni macam ilmu yang kita boleh tunduk kepada seorang perempuan. Lepas tu maruah dia saja. Dia memang tawarkan dia punya body lah. Dia bertawarkan dia semua dah. Dia serahkan dia punya body. Lepas tu untuk saya bayar salah satu dia punya taktik lah. Satu punya taktik untuk menghabis, kira nak sapu bersih duit saya lah. Difahamkan wanita terbabit hanya mensasarkan lelaki berusia 35 hingga 40 tahun yang masih belum berkahwin, dan dikatakan lebih 5 mangsa telah diperdaya olehnya, membabitkan kerugian dianggarkan bernilai ratusan ribu ringgit. Modus operandinya mudah, di mana selepas mengenal pasti sasaran, dia akan berpura-pura tersalah nombor ketika menghubungi mangsa sebelum menjalankan hubungan persahabatan. Dalam kejadian terbaru, seorang lelaki yang hanya mahu dikenali sebagai Roslan, 39 tahun, yang bekerja sebagai chef di sebuah hotel terkemuka, mendakwa kerugian hampir RM40,000 selepas diperdaya wanita terbabit sebelum tampil membuat laporan di Balai Polis Subang Jaya kira-kira jam 11 malam kemarin. Dalam kejadian terbaru, seorang lelaki yang hanya mahu dikenali sebagai Roslan, 39 tahun, yang bekerja sebagai chef di sebuah hotel terkemuka, mendakwa kerugian hampir RM40,000 selepas diperdaya wanita terbabit. Saya kenal perempuan ni masa tersilap nombor telefon. Dan saya dalam pukul 4 saya angkat nombor telefon tu. 4 pagi, 4 petang? 4 petang saya angkat nombor telefon tu. Lepas tu mulalah berkenalan. Saya tanya duduk mana, kat mana, dia cakap duduk Muar kan. Lepas tu dalam masa seminggu lah saya berkenalan dengan dia semua kan. Start tu dah mula minta duit dengan saya. Ni tak ada makan lah, apa duit tak ada lah kan. Saya pun macam dah terkena ada benda, macam ada benda dia buat dengan saya. Saya tak tahu apa, saya pun dah jadi lurus saja. Dia minta duit saya bagi, dia minta apa saya bagi. Semenjak tu saya dah bagi dia untuk duit kahwin lah dengan semua dalam 800 bulan. Kadang-kadang dalam 2 tahun dia dekat 16,000 dah saya bagi kat dia. Lepas tu pula saya balik, saya tanya mak dia, kita nak buat kahwin bila? Tunggu dululah. Dan ada family payah lah, apa sakit lah, apalah kan. Rumah tak siap lagi lah, tanah apa tak buat lah. Lepas tu saya tanya lagi, saya balik lagi. Raya tu rumah dia. Saya tanya mak dia betul, bila kita nak buat kahwin ni? Tunggu dululah. Kan, saya tak boleh kata apalah, itu kan urusan family dia, keluarga dia kan. Lagi satu kes dia buat, saya buat pinjaman loan, bank CIMB Bank. Saya buat loan dengan dia, nama dia dengan nama saya. Dia cakap dia nak bayar bulan-bulan dalam 200. Dia bagi kad saya tapi kad kosong. 2 bulan dia tak bayar. Lepas tu saya sampai sekarang saya habiskan bayar dia. Dia tak kisahlah kan, sebab saya sayangkan dia. Lepas tu nombor akaun pun saya heran. Kenapa nombor akaun semua kawan-kawan dia, semua akaun semua budak Jawa. Orang kawan Jawa, adik-beradik dia punya akaun kan, bukan dia punya akaun. Patutnya dia bagi jumpa saya, bagi dia tahu siapa dia ambil duit tu kan. Lepas tu pula semenjak saya dia sewa rumah dekat Shah Alam, dia tak bagi tahu alamat dia. Saya dah agak dah something wrong pada perempuan ni. Lepas tu dalam masa 2012 saya cakap dia, 1 tahun ni kau tak kahwin ke, aku nak putus dengan kau. Mula tu lah dia ambil semua barang dia, macam gambar dia semua dia serok dah. Tapi dia tersilap, saya dah simpan satu gambar yang bukti dah ada kat saya pegang sekarang ni dah ada. Dah bukti tu ada. Lepas tu saya rasa bersalah, kenapa dia buat saya macam ni. Saya tengok situ, dia track macam ni. Dia beli kereta, dia pakai untuk adik dia, kemewahan untuk keluarga dia. Jalan raya, jalan dia untuk kemewahan dia, pergi parking kereta semua dia buat. Saya nampak atap baru, saya nampak barang dalam rumah tu semua barang duit saya. Family dia tak bekerja lah. Family tak bekerja. Family ni yang bekerja 2 orang. Satu kerja kilang dekat sana lah. Seorang kerja jurawat lah. Seorang. Memang kelamaan saya fikir, saya dia terkena terpedaya dengan dia punya apa ni, dia punya karakter ni. Saya terpedaya. Dan pada malam tu saya pergi report dengan ni lah, Subang Jaya punya statement malam tadilah. Yang terbaik saya report lah untuk kebaikan saya, untuk kawan-kawan yang akan terkena pada diri masing-masing yang akan datang. Benda ni dia betul-betul licik. Dia punya perjalanan dia betul-betul licik. Betul-betul sistematik. Dah dia ada orang buat karangan dah. Apa ke budak ni, apa ni. Laporan itu tadi mengakhiri kalender jenayah untuk minggu ini.
Pastikan anda terus melayari laman web hmetro.com.my untuk pelbagai kandungan berita dan video menarik setiap hari. Sekian dulu daripada saya, Gaddafi Musli dan kru penerbitan Kalender Jenayah. Assalamualaikum, salam sejahtera.